Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat pagi rakan-rakan. Saya fikir untuk menerangkan perjalanan penggunaan perjalanan port seperti yang ditanya Abang Zack sebentar tadi. Nak dijelaskan dengannya apa menaik agak sukar. Jadi saya memilih untuk menggunakan voice ini supaya apa yang saya fikirkan, apa yang bahasa yang sesuai diguna pakai, saya boleh terus jelaskan di samping kita dapat menjimatkan masa menaip. Abang Zack meminta untuk saya mengulang, ini lebih kepada mengulang dan akan ulang lagi tentang penggunaan, tentang soalannya tentang penggunaan port, penggunaan perjalanan port di dalam trading. Daripada soalan tersebut, soalan ini menunjukkan banyak ciri-ciri perjalanan market, perjalanan candle-candle itu dengan bentuk-bentuk market. Rakan-rakan telah tahu, kebanyakan kita telah tahu. Tetapi dengan perjalanan port ini perlukan lebih lagi penerangan daripada saya kerana kita terhad sebelum ni. Bagaimana kita menggunakan port ini kita aplikasikan di dalam perjalanan market kita telah sedia maklum sebelum ini untuk satu perjalanan market di dalam port perjalanan market buy sell di dalam port, kita diberitahu supaya kita sell di high dan mencari kawasan untuk buy di low. Kita tunggu peluang itu. Tetapi dari segi realitinya, rakan-rakan, port ini juga bergerak. Port ini juga bergerak. Dulu kita difahamkan market di dalam port. Dulu fahaman kita dalam port ni buy di low, sell di high. Itu market di dalam port. Tetapi dari segi situasi yang lebih besar, port ini juga melakukan perjalanan. Begitu. Dan daripada perjalanan port ini, dia mendominasi market, pergerakan dia yang secara besar itu. Begitu. Jadi, jika kita dapat menanda port dengan betul daripada asas H1 high dan H1 low setiap hari, seperti yang saya telah tunjukkan semalam, malam tadi, seperti yang saya telah tunjukkan malam tadi, kita akan dapat melihat port yang menaik, port yang menurun, melakukan perjalanan. Dan ia memakan masa berhari-hari, ada yang berminggu-minggu, ada yang berbulan. Seperti bulan Januari 2014, malam semalam yang kita lihat, 1 bulan dia menjalankan perjalanan sell. Kemudian dia naik lagi 1 bulan untuk perjalanan buy. Jadi dalam perjalanan yang melibatkan
1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ini, dia membentuk di dalam jarak perjalanan yang panjang itu, beratus-ratus feet itu, dia membentuk kawasan harga berehat. Dia membentuk kawasan harga yang terikat. Jadi kawasan harga terikat ini ialah port. Port ini, dia, jika kita kecilkan market, kita nampak seperti keadaan laut tenang yang skala besar. Skala dia besar. Bila kita kecilkan market paling kecil, kita akan dapati ia seperti laut tenang skala besar. Okey, sekejap saya hantarkan screenshot kepada rakan-rakan ya. Okey, maaf menunggu. Okey, saya telah pun menghantar screenshot ya. Saya telah pun menghantar screenshot tentang dapatan secara ringkas dahulu. Kita nak lihat sifat perjalanan port ini. Okey. Market, lihat pada screenshot, market berehat. Okey, kemudian dia buat perjalanan, dia berehat, buat perjalanan, berehat, buat perjalanan, berehat. Nampak tak? Okey, jadi inilah dalam kawasan berehat inilah satu kawasan harga yang terikat. Dan apabila dia melakukan perjalanan, di sinilah penggunaannya. Apabila dia melakukan perjalanan, di sinilah penggunaannya. Penggunaannya yang bagaimana? Penggunaannya perlulah bergantung kepada enjin. Bila kita katakan enjin ini ialah HHT. Kerana apa? Kerana bila kita perhatikan, dia tidak dapat lari daripada HHT. Jadi, jika kita hanya mahir HHT saja, tidak mahir perjalanan port, dapat juga kita trade. Dapat, bukan tak dapat. Tetapi trading kita adalah terhad kepada HHT dan port yang satu saja. Tetapi apabila kita mahir HHT dan port yang melebihi satu, maksudnya port yang di dalam perjalanan, maknanya kita mempunyai satu pandangan yang lebih luas tentang perjalanan market secara besar. Begitu. Jadi rakan-rakan yang saya muliakan, Abang Z yang bertanya soalan juga saya amat muliakan. Berkenaan penggunaan ini secara asasnya daripada screenshot yang saya hantarkan sebentar tadi. Okey. Ada beberapa keadaan yang kita boleh gunakan port ini untuk kita jadikan kawasan. Yang kita boleh jadikan kawasan, yang kita boleh gunakan tempatnya itu sebagai menunggu peluang apabila enjin terbentuk. Begitu. Apabila enjin terbentuk, kita dah tahu dah bahawa enjin tersebut enjin yang bersekali dengan perjalanan port. Kerana itulah apabila rakan-rakan melihat screenshot yang saya pernah hantar kepada rakan-rakan, kononnya di pucuk-pucuk kononnya, tetapi itu adalah melibatkan enjin yang berada di setiap H1 high port dalam perjalanan port ke arah sell. Contoh begitu. Jika kita mengenali perjalanan port ke arah buy, kita akan dapati ada enjin yang berlaku di setiap H1 low tersebut yang menujah, yang membuatkan market mengeras, menghala ke arah buy dan exit port sehingga membentuk port yang satu lagi. Begitu. Jadi penggunaan port ini
apabila kita lebih luaskan pandangan kita, kita tidak akan terpengaruh semata-mata kepada HHT. Seperti mana yang rakan-rakan nampak, okey, yang rakan-rakan boleh, apabila rakan-rakan perhatikan, saya tahu ada yang belum mahir lagi, ada yang separa mahir, ada yang telah mahir. Contohnya daripada Abang Z ni saya dapat, Abang Z memang orang yang mahir. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang lalu mengajar kita bahawa ada HHT yang tidak panjang, ada HHT yang panjang, yang mana kebanyakan HHT yang tidak panjang ini hanya sebagai repair sahaja. Dia repair sahaja perjalanan sebelumnya untuk meneruskan perjalanan yang selepasnya. Jadi, secara mudah fahamnya, bukan semua enjin yang menjadi macam mana nak kata, bukan semua enjin yang menjadi kita gairah. Sebelum ini kita belajar HHT, apabila jumpa enjin kita gairah, sama ada enjin mula ataupun enjin penyambung, ataupun dalam bahasa kod dia EBES ataupun ETB-ETS. Kita akan lebih gairah apabila enjin tersebut bersama seiring dengan perjalanan port. Begitu. Kita akan lebih gairah. Begitu. Dan enjin ini berada pada kedudukan yang terbaik dalam market. Okey. Jadi rakan-rakan, sebelum saya lukiskan lagi, sebelum saya lukiskan chart yang saya telah katakan perjalanan tu, nak lihat dia punya kegunaan dia tu, dalam perjalanan dia tu, suka saya nyatakan kepada rakan-rakan beberapa ciri yang kita boleh gunakan. Okey, yang pertama, jika kita jelas perjalanan port adalah ke arah sel, jika kita jelas perjalanan port ke arah sel, okey, kita akan menunggu peluang pada enjin, setiap enjin di setiap HH1 high port, untuk kita terus follow perjalanan port ke arah sel, katakan. Dan dalam proses sebelum kita gairah menunggu itu, ada perjalanan menaik yang nak sampai ke HH1 port. Ada juga perjalanan menaik itu HHT. Okey, saya ulang. Bila suasana agak bising, maklumlah, berada di dalam kawasan ada murid-murid juga. Okey, kita yang pertama, katakan perjalanan sel ikut dalam SS itu. Apabila jelas perjalanan sel, okey, kita akan gairah pada menunggu peluang di setiap high port. Untuk peluang apa? Peluang enjin. Bukan sekadar terus entry begitu saja. Betul, kita entry, tetapi entry dalam keadaan kita mengetahui enjin untuk sel semula. Enjin yang melibatkan HHT, perjalanan yang panjang sel untuk turun semula sehingga exit port. Dalam proses menunggu peluang itu, untuk sel itu,
banyak keadaan market yang naik dulu ke HH1 high pot sebelum kita menunggu untuk sell tu, juga market HHT. Juga market HHT. Banyak keadaan yang begitu. Jadi HHT yang buy tu sebelum market nak turun, kita nak ambil di HH1 high pot tu, kita dah standby. Dah jelas HHT buy tersebut bukannya yang menarik perhatian kita sangat. Kerana apa? Kerana ia lebih kepada HHT yang merepair perjalanan yang panjang ini. Begitu. Yang kedua, sama juga dengan perjalanan yang panjang ke arah buy. Sama juga. Jika kita dapati perjalanan, ada beberapa pot yang melibatkan perjalanan buy, kita dah tahu dah di H1 low lah, di low pot lah tempat untuk kita menunggu enjin melakukan tujahan, melakukan mengeras di setiap low pot untuk kita lebih selamat mengikut perjalanan yang besar. Begitu. Jadi dua poin ini adalah poin yang sangat penting, yang mana pada poin inilah kita gunakan pot. Pada poin inilah kita gunakan pot yang mengikut perjalanan yang besar market. Kita entry di high pot ataupun di low pot bergantung pada perjalanan. Kerana apa rakan-rakan? Saya telah ada nyatakan semalam. Semalam saya ada nyatakan soalan Abang D semalam, petang semalam tak silap saya tentang entry yang sesuai. Saya telah katakan jika sesuatu perjalanan yang besar itu melibatkan pot yang exit buy, perjalanan pot tu ke arah buy lah juga nak entry di HH1 high adalah berisiko. Jika entry di HH1 high pot dalam perjalanan pot ke arah buy adalah berisiko. Kerana apa? Kemungkinan untuk market turun ke low pot adalah tinggi. Sebab itu carilah market di low pot. Jika rakan-rakan melihat perjalanan HHT di dalam pot, bagi rakan-rakan yang mahir bolehlah. Bagi rakan-rakan yang tidak berapa jelas, di low pot dalam perjalanan pot ke arah buy adalah kawasan yang paling kurang risikonya. Dan jika kita rugi di kawasan itu, kita cepat jelas bahawa kerugian kita itu telah pun melebihi paras yang telah ditetapkan yang berhampiran dengan di setiap low ataupun high pot. Jika kita buy di low pot lah, dalam perjalanan buy, katakan price sell lagi, kita dah tahu dah price tu exit pot. Senang kata begitu. Jadi jika dah exit pot ke sell, buat apa lagi kita nak simpan position buy kita? Dan yang paling penting, apabila kita entry buy di low pot, price to exit ke arah sell dengan bentuk-bentuk HSJ, dengan bentuk-bentuk HSJ, maka kita dah tahu dah, oh ini bukannya kawasan yang sesuai, dan kita boleh close position dalam keadaan yang ruginya minimum sedikit. Begitu. Berbeza jika dalam satu perjalanan buy pot ke arah buy itu,
Okey. Berbeza jika perjalanan port ke arah buy itu kita mengambil peluang entry di HH1 high dan di HH1 high port di pertengahan port jika price tu mengundur, reverse senang kata, dan exit port ke arah sell berlawanan, kerugian kita adalah kerugian yang besar. Kerana apa? Kita entry di kawasan yang tidak sepatutnya. Begitu. Tetapi rakan-rakan yang saya muliakan, ini dari segi yang saya nyatakan perjalanan market tadi. Entry di HH1 low untuk perjalanan buy, entry di HH1 high port untuk perjalanan sell, bergantung pada plan trade rakan-rakan. Dan apa yang saya lihat, jika kita bergantung penuh kepada perjalanan HH1 ini, bila kata perjalanan HH1, HHT lah sekarang ini, dan perjalanan port, tidak semestinya hold macam saya, tak semestinya. Dan saya perhati jika 10-20 pips pun keuntungannya konsisten. Begitu. Jika hold position ini risikonya pada terkena break even ataupun terkena SL ke begitu, ataupun rugi ke jika tidak meletak SL. Tetapi jika kita meletakkan take profit tetap dalam keadaan kita mengikut perjalanan HHT dan perjalanan port, yang saya nampak memang kita dapat konsisten. Begitu. Bergantunglah. Tapi yang penting sebenarnya tujuan ini bukannya untuk hold sangat. Tujuannya supaya kita berada di dalam landasan perjalanan market. Daripada perjalanan yang besar melibatkan port dan perjalanan yang membentuk ke arah port-port tersebut, iaitu HT. Okey, beri saya masa sebentar. Saya mahu melakarkan mengikut tarikh yang telah diberikan, yang saya telah berikan sebentar tadi. Sekejap. Okey, kita sambung. Saya telah pun hantar port. Yang itu port, saya tidak menandakan pada rakan-rakan sub port di dalamnya. Itu saya hanya menandakan port. Anak panah yang saya buat itu berada pada keadaan yang jelas, enjin ataupun enjin yang ada tetapi hanya berfungsi sebagai HR. Dan daripada sini kita boleh lihat kekuatan dan market melemah. Kita boleh melihat market melemah, market menguat yang berada di dalam port yang semasa mengikuti perjalanan port dan perjalanan H1 atau HHT ini. Okey, dia mesti jika port saja, bila sebut saja port dia mesti dengan HHT. Bila kata dengan HHT, ada banyak cabang-cabang di dalam HHT itu. Itu rakan-rakan boleh lihatlah pada video tu nanti dengan bentuk marketnya bagaimana. Okey, dengannya berbagai-bagai lah okey, baik. Jadi bila kita melihat port ni sebagai perjalanan, lihat pada SS itu. Pada SS itu apa kegunaan dia? Penggunaan port ini. Okey, pada 8 Disember 2014 itu, hari semalam dia exit port. Hari semalamnya exit port. Kemudian dia mengeluarkan candle yang besar. Okey. Jika rakan-rakan perhati, selepas candle besar itu dia membuat HSJ zone A. Ini market HSJ. Jika nak lihat lagi, tunggu arah market, dan kita dapati market
dia dalam proses dia nak tutup gap itu, gap kat situ dia membuat candle yang mengeluarkan arah daripada HHJ laut tenang dan HHJ zone A. Okey, nampaknya keadaan itu. Ini enjin. Entry tidak ada masalah. Entry tak ada masalah. Entry sell dan jaga money management. Jangan sekali-kali untuk kita entry dalam keadaan yang takut. Kerana apa? Tempat ini terus terang saya katakan di 8 Disember adalah tempat berisiko. Kerana ketika itu berisiko untuk sell kerana ketika itu market sebelum-sebelumnya adalah market dalam perjalanan port ke buy. Dan untuk mengurangkan risiko ini, tidak entry di situ pun tidak apa. Saya katakan tadi, pada rakan-rakan yang sanggup mengambil risiko, entry, tidak ada masalah. Tetapi untuk jelas, biarlah kita nampak HHT bertukar. Senang je. Kita nampak HHT bertukar. Dalam keadaan exit port ini, HHT bertukar ke sell dan dia membentuk port yang baru. Nampak tak yang daripada dia exit port ke buy 5 Disember sebelum tu. 5 Disember, kemudian dia buat market sell di 8 Disember, dia bergabung dengan dengan TKU dominant, enjin terus sell pada 9 Disember. Jadi dalam perjalanan dah exit port ni, dah ada bentuk candle besar-besar dan kita lihat market ni dah berjalan buy dia dah punya jauh dah. Jauh sangat perjalanan buy dia. Okey, sampai di satu keadaan dia membuat exit ke arah sell dengan enjin terus. Itu menunjukkan HHT juga telah bertukar kepada sell. Entry lah di situ. Tetapi entry ini bukannya entry, walaupun exit port ke sell ketika ini, juga tidak selamat. Kerana apa? Port masih belum membentuk perjalanan. Biarkan. Entry saja. Entry. Dan ada kawasan di 8 Disember tu saya ada buat entry buy dekat situ. Mengapa rakan-rakan? Mengapa Begini prinsip dia begini. Dalam perjalanan buy, trend-trend sebelumnya, setiap trend buy kuat. Kebanyakan dan setiap trend buy adalah kuat. Okey. Dia bila bertukar sahaja trend daripada HHT buy kepada HHT sell, okey. Trend buy akan bertukar kepada repair ataupun HHR. Jadi pada 8 Disember tu waktu mula buy yang selepas dia turun banyak tu dia buy semula. Ketika itu kita tidak jelas market selepas itu. Kita mana tahu market akan berlaku kan? Kita tak tahu market yang berlaku ke depan. Jadi kita entry itu, jika market kuat dia akan membentuk enjin lagi dan exit port ke arah atas. Begitu. Tetapi apabila market ni melemah, nampak tak? Enjin TKU dominant 8 Disember tu yang buy tu. Selepas tu dia melemah, nampak tak? Dia tak sampai pun zone B dekat atas tu. Dia dah keluar TKU dominant sell pada keesokan harinya. Dia membentuk enjin untuk sell. Jadi hari semalam tu, yang buy tu bukanlah enjin. Itu hanyalah repair. Jadi bila keluar enjin terus sell di 9 Disember, bermakna HHT sell mula mengambil tempat. Dan ini ialah dia dah buat high dan low semalam. Jadi ini exit port kali yang pertama. Untuk yang berlawanan sell. Okey. Dia boleh jadi dia exit ke sell, kemudian dia buat port dia exit ke buy. Jadi itu menunjukkan ciri-ciri sub port. Dia nak buat lagi perjalanan ke buy. Dan di sinilah kita kena pasti di setiap high dan low enjin yang ada. Yang kita tahu, lihat port yang kedua tu 8 Disember 11 Disember. Betul 11 Disember. Okey, saya ada buat buy dekat situ. Kerana apa? Kerana pada keadaan ini anytime dua port boleh jadi, satu exit sell, satu exit buy. Okey, kita entry ni nak bertujuan melihat
kekuatan market di dalam port dan keadaan dia ketika exit port. Jelas saya katakan, tidak ada sesiapa manusia di dalam dunia ini yang tahu market nak bergerak macam mana. Yang tahu tidak ada orang. Siapa yang kata tahu itu, saya tak tahulah. Tetapi berdasarkan sifat dia, antara HHT, kemudian kita kenal pasti melemah dan menguat dia. Jadi di 11 Disember ini kita entry. Atas dasar telah ada HJ shadow di sebelumnya sebagai isyarat sell. Sebagai isyarat akhir sell di 9 Disember. Okey, market ni sell lagi dengan ET. Okey, dah ada HJ shadow. Kemudian market ni dimula buy semula dengan TKU dominant dan HSJ shadow pada waktu Tokyo di 11 Disember. Nampak jika jumpa keadaan ini, buy dahulu. Ini keadaan di low H1 semalam. Entry dahulu. Bukan apa, entry ini untuk dapatkan kekuatan dan kelemahan market. Okey, tapi kita dah tahu sebelum ni dah ada satu exit sell. Anytime di HH1 high yang lebih rendah daripada low, yang lebih rendah daripada port yang exit sell sebelum ini, yang di 9 Disember itu, anytime market boleh buat keadaan engine untuk sell semula. Nampak tak? Jadi kita buy ini, kita buy di 11 Disember, kemudian market datang repair lagi di 12 Disember, ada lagi enjin dengan TKU dominant, kita buy lagi macam biasa. Okey, tapi kita dah tahu dah market sebelum tu exit sell. Kita berhati-hati untuk buy ini di setiap H1 high port ini. Jika dia tak ada lagi H1 high port, kita tengok high semalam lah. Okey, tiba-tiba dia keluar satu isyarat akhir. Kemudian dia keluar TKU dominant. Kalau tak entry di sini pun tak apa. Lihat lagi market, dia pada 15 hari bulan 12 tu dia buat repair 1-2 candle ke zone B. Semuanya di H1 high. Pada 15 hari bulan 12 tu jelas dia duduk betul-betul di H1 high dengan 1-2 candle ke zone B, dengan dah ada TKU dominant sell semalam, kedudukan di H1 high port. Jadi bila kita lihat kedudukan di H1 high port, kita bukan lihat dia sekadar H1 high port. Kita melihat dia dalam keadaan H1 high port ini lebih bawah daripada H1 high port sebelum. Jadi port ini dalam perjalanan dia ke sell. Begitu. Nampak tak keadaan itu? Jadi pada ketika ini, jika rakan-rakan perhati, daripada 11 dan 12 Disember itu ialah HHT buy. Lengkap teori H1. Ada TKU dominant, kemudian disambung dengan enjin terus TKU dominant, ada HSJ akhir buy pada 12 Disember itu, kemudian dibalas dengan TKU dominant sell. Nampak tak? Pendek kan HHT buy itu. 2 hari sahaja. Pendek sahaja HHT buy ini. Okey. Kemudian terus ada enjin awal. Okey. Kemudian terus ada enjin awal dengan TKU dominant di 12 Disember. Kemudian disambung lagi di 15 Disember. Bagi saya di 15 Disember itu kita boleh lihat dia sebagai TKN. TKN sekarang ini juga berfungsi kuat untuk sebagai enjin penyambung ataupun sebagai enjin. Jika tak dapat TKN pun kita akan nampak di jam 5 pagi di 15 Disember tu ada lagi TKU dominant. Dia bila 5 pagi tu dia dah berlainan hari juga boleh jelas sebagai enjin untuk sell. Dan lihat enjin itu di HH1 high port, yang mana HH1 high port ni lebih rendah daripada HH1 high port di port sebelum. Nampak tak? Jadi
bila berlaku keadaan ini, jangan ada lagi position buy. Jangan ada lagi position buy, yang ada close position buy, terus open position sell. Okay? Dan bila sell di HH1 high, di pot yang kedua dalam perjalanan sell, ini ialah peluang yang amat tinggi. Kerana apa? Kita dah jelas, apabila dia enjin tu menolak ke sell sehingga exit pot, bermakna market ini akan melakukan perjalanan H1 sell dan HHT buy di selepas pot yang kedua exit sama arah ini hanyalah HHT repair, bergantung kepada kekuatan market yang exit pot selepasnya. Okey, nampaknya keadaan itu. Jadi inilah kegunaan untuk pot di dalam trading kita. Bagi saya lebih jelas pot dan HHT. Okey. Saya amat jarang menggunakan trend kerana apa? Trend lebih kecil daripada HHT. Sedangkan HHT ia bergerak di dalam pot, yang mana kita lebih jelas dengan enjin. Bila kata HHT, dia memerlukan enjin. Untuk trade yang konsisten, kita perlukan enjin. Begitu. Jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian, perhati lagi pada pot yang ketiga sell itu, bermula 17 Disember hingga 30 Disember 2014. Okey. Pada pot yang ketiga dalam perjalanan sell ini, di hari sebelumnya yang exit pot tu dah ada isyarat akhir. Okey, tak apa. Tidak apa. Biasanya bila ada isyarat akhir, HHT akan ke arah buy terlebih dahulu. Tak apa, bila jumpa TKU dominan ke apa untuk buy, kita buy mengikut sekali. Hingga apa? Nampak tak saya ada sell tu dekat dengan atas pada pagi sekitar 18 Disember 2014. Okey, dengan HHJ shadow dan dan apa TKN lebih kurang begitu. Tujuannya untuk apa sell di situ? Di ketika 18-12. Kerana apa? Kita dah nampak HH1 high semalamnya di 17 hari bulan 12 2014. Kerana kita dah nampak HH1 high semalamnya. Kita nak sell di situ, tujuannya untuk apa? Untuk mengukur kekuatan market. Kalau sekadar melihat saja, rugilah kan? Melihat saja rugilah. Bila di high dan di low ni, tujuannya kita untuk mengukur kekuatan market. Kita sell di situ sehingga tiba-tiba dia keluar isyarat akhir dengan candle besar. Lazimnya bila kita sell yang berlawanan arah HHT, candle besar sangat accurate orang kata. Sangat jika rakan-rakan perhatilah rakan nak trade buy ni. Dalam HHT buy ada akhir HHR sell. Akhir HHR sell ini, okey. Akhir HHR sell ini sangat accurate, dan kebanyakan akhir HHR sell ini dengan candle besar ini, selepas itu market follow semula HHT. Sama juga macam dalam keadaan di 18 Disember ini 2000. Waktu bila kita nak close position sell kita, sebab pada ketika ini kita tak jelas lagi HHT. Pada ketika ini kita tak jelas lagi HHT buy. Okey, kita tak berapa nak tu sangat HHT buy. Okey, kalau rakan-rakan nak, jika rakan-rakan melihat enjin pada exit pot yang ke sell 16 hari bulan 12 tu sudah agak ketara sebagai enjin buy, dan rakan-rakan boleh ambil 17 hari bulan 12 sebagai enjin terus. Tetapi pada setengah-setengah orang, mereka melihat enjin ini berada di dalam pot. Macam saya melihat enjin yang jelas ialah berada di dalam pot. Jadi enjin awal yang biasa saya gunakan ialah enjin yang di dalam pot. Dalam konteks ini, di 17 Disember adalah enjin awal yang saya biasa gunakan. Jadi, mengapa 18 Disember itu sell selamat di pagi itu? Kerana jika kita sell di HHR,
HHR akan mengeluarkan akhir yang sangat jelas. Nampak tak dia keluarkan candle besar sell untuk jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 petang. 4 petang dia mengeluarkan candle besar sell. Yang mana candle besar sell itu, jika kita ukur daripada zone B di bawah tempat enjin mula buy di semalamnya 17 Disember tu, TKU dominant tu, dia jauh lagi. Jadi menunjukkan sell melemah. Begitu. Kenapa sell melemah? Sebelum ni trend daripada pot ialah sell. Sell. Semua kebanyakannya trend sell kuat. Tiba-tiba sampai di satu keadaan sell melemah. Apabila sell melemah, dia sudah menjadi HHR. Bermakna HHT buy mula mengambil tempat. Rakan-rakan perlu faham itu. Dan bila dah keluar candle besar, itu close lah position. Kita ni sebenarnya kita nak follow trend yang mengikut perjalanan pot. Trend HHT, sell. Kemudian sampai satu keadaan kita jumpa satu trend tu dia melemah, dia tidak kuat daripada zone B. Dia tidak ke bawah daripada zone B. Dikeluarkan isyarat akhir sebelum zone B buy lagi. Nampak keadaan itu? Jadi ini adalah isyarat market mahu tukar HHT dulu. Dia tukar HHT, perjalanan pot belum tentu lagi. Perjalanan pot memerlukan exit pot. Begitu. Perjalanan pot memerlukan exit pot. Jadi rakan-rakan boleh jelas itu keadaan itu. Okey. Sebenarnya pada ketika ini market exit pot berlaku. Market exit pot berlaku di 12 Disember 2014. Rakan-rakan boleh lihat sebenarnya ketika ini market exit pot berlaku di 12 Disember 2014. Saya tak tulislah, saya tak lakarkan dekat situ. Kerana apa dia dah jadi subpot saya hanya lakarkan pot saja tadi. Rakan-rakan boleh lihat dia exit pot. Kemudian jika rakan-rakan tanda lagi pot-pot di kedepannya, dia exit berlawanan. Jadi sebenarnya ada dua subpot dalam ni. Satu exit buy, satu exit sell. Apa yang saya terangkan ini di pot yang ketiga, pot daripada 17 Disember sehingga 30 Disember 2014. Sebenarnya dalam tu ada sebelum pembentukan pot yang besar ni yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari ni, okey. Sebelum pembentukan pot 10 hari ni, pada hari yang keempat ini dah exit pot. Dia exit pot. Pada 22 Disember 2014, dia exit ke buy. Pada ketika ini, dia dah exit ke buy. Tiba-tiba, hari selepas itu di 23 Disember, di 24 Disember, 25 Disember, 26 Disember, 27 Disember tu dia exit ke sell. Dia buat lagi keadaan itu. Jadi, ini menunjukkan perlakuan subpot. Dan kita boleh terus tanda satu pot yang besar di luar kedua-dua subpot yang berlawanan itu. Okey. Dan perhati enjin. Jika dia nak exit ke arah buy pada jika dia exit ke arah buy pada 22 Disember 2014, enjin buy dalam HHT buy adalah kuat. Tetapi perlakuan subpot ini, ini yang kita jelas. Perlakuan apabila market membuat subpot ini, enjin di dalamnya tidak kuat. Perlakuan trend selepas bentuk market yang dikatakan enjin tidak kuat, enjin buy. Tetapi jika kita perhati, sell seolah-olah mendominasi dalam keadaan subpot yang pot yang setelah exit buy, sepatutnya trend buy di dalamnya kuat. Tetapi jika kita perhati trend sell dia kuat, kebanyakannya melebihi zone B. Begitu. Jadi di sinilah memberi isyarat bahawa market buy tidak akan berlaku. Dan dia mengeluarkan shadow HHJ, dia mengeluarkan TKU dominan berlawanan sell. Nampak rakan-rakan boleh nampak. Jadi kedudukan di HH1 high. Jika kita buat high pot, nampak tak high pot yang ketiga ini lebih low daripada high pot yang kedua. Nampak tak? Jadi ini menunjukkan perjalanan pot ke arah sell masih lagi
berlaku. Perjalanan pot ke arah sel masih lagi berlaku. Di sinilah kita nampak kegunaan dia yang kita gabungkan dengan HHT. Cuma saya tidak faham mengapa perkara ini kita telah muzakarahkan 2 tahun. Adik Din juga sudah jelas yang mana asas ini semuanya daripada beliau. Tetapi sampai sekarang tiba-tiba keadaan ini berlaku. Saya pun agak terperanjat. Mengapa sekarang mengapa sekarang ia macam mana nak kata, rakan-rakan lebih maklum lah. Kerana ini asasnya daripada kita menarik horizontal line. Horizontal line tu daripada yang biasa adik Din buat dahulu. Untuk pot ini, jika pot itu besar, adik Din akan besarkan pot itu, bergerakkan horizontal line. Jika pot itu menaik ke atas, dia akan gerakkan horizontal line. Cuma saya membuat keadaan ini supaya apabila kita mengkaji market-market di belakang, kita boleh terus nampak bila dengan kotak ini kita terus fix saja. Jika dengan line-line tu, jika kita tarik, jika kita study chart-chart di belakang tu, kita akan nampak dia bercelaru, tak tahu mana satu high, mana satu low. Dan kenapa sekarang perkara ini beliau tolak, dan daripada alasannya mengambil pendekatan pertengahan. Jadi bolehlah terima kot, mengambil pendekatan pertengahan, tidak mahu perkara yang advance. Cuma yang saya agak ralat kerana adik Din bertanyakan kepada rakan-rakan yang belum mahir. Jika bertanya kepada Abang Amal pun belum mahir. Jika bertanya kepada Abang Haji, lagilah Abang Haji saya lihat lagilah tidak mahirnya. Okey. Dan untuk keadaan ini dia memerlukan bagaimana cara menanda mengikut high dan low tersebut. Jadi kita lihatlah ya. Kita lihatlah keadaan. Jika nak kata pot ini daripada saya tidak mengaku daripada saya. Pot ini adalah daripada horizontal line itu juga horizontal line yang kerap kali adik Din buat dulu. Saya juga dulu memakai horizontal line sebagai setiap high dan low. Tetapi saya nampak dia punya susah payah dia tu untuk kita study market 10 tahun, 10 tahun, 5 tahun, 4 tahun ke belakang. Dengan hanya horizontal line, last sekali kita pening begitu saja. Sebab saya melihatkan kepada perjalanan. Begitu. Jadi rakan-rakan, tak apalah. Tak apalah. Mana yang dapat kita saya tunjukkan dan saya tidak mengakui ini daripada saya. Saya cuma meneliti dan mengkajinya daripada dapatan yang saya dapat, bagaimana nak fixkan keadaan ini supaya kita jelas melihat perjalanan. Begitu saja. Saya ni bukannya sebagai founder saya bukan founder. Saya hanya mengkaji sesuatu ilmu yang telah terbukti berkesan. Untuk sebagai founder, saya perlukan kaji perkara A, B, C, D sampai Z lah katakan. Kemudian saya pilih antara salah satu yang terbaik. Itu founder. Dan dalam proses daripada A, B, C sampai ke Z itu memakan masa yang sangat lama. Untuk dapatkan satu yang betul-betul berkesan. Tetapi tentang
pot ini, HH1 high, HH1 low ini, adik dia dah temukan. Beliau telah pilih HH1 high, HH1 low ni sebagai asas. Dan saya hanya menjalankan pengkajian daripada situ sahaja. Sebab itu saya bukan founder. Begitu. Jadi apatah lagi nak memerlukan nama dan sebagainya, saya bukan begitu. Okey, baik. Okey. Lihat lagi nampak boleh nampak penggunaan pot di dalam perjalanan yang besar ni. Lihat di setiap high dan low bagaimana keadaan ni. Cuma yang saya agak bimbang apabila kita salah menanda. Apabila kita salah menanda, kita tidak jelas perjalanan. Ada TKN, ada TKN. Tidak apa, entry. Itu kedudukannya masih lagi dalam pembentukan. Tetapi jika rakan-rakan tidak berani di situ pun tidak apa. Kerana apa? Kita berpandukan pada enjin. Ada HSJ Laut Tenang Type 1 pun ada pada hari selepasnya di 2 Januari 2015. Ada HSJ Laut Tenang Type 1, ada HSJ Zone A untuk market terus ke arah sell. Begitu. Pot ini dalam perjalanan sell. Dan dia untuk dia buy tidak mungkin. Kerana apa? Kerana cuba rakan-rakan perhati. Ketika market exit pot pada 30 Disember 2014, nampak tak ada TKU dominant buy? Dan perhati pada 31 Disember 2014, jam berapa tu? Sekejap saya cek. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pada jam 10 malam di 31 Disember 2014. Nampak tak candle besar sell tu? Okey. Candle besar sell itu dia tembus sell zone B buy TKU dominant hari semalamnya di 30 Disember. Okey, boleh nampak Jadi, apabila pada candle besar sell di 10 malam 31 Disember dia tembus zone B buy TKU dominant, boleh kata TKU tu dia lebih daripada separuh candle dia lebih daripada separuh candle. Bermakna ini bukan TKU tersebut yang bersekali dengan shadow yang agak kuat itu, bukan lagi engine buy. Nampak tak? Engine ini dia mesti berada di bawah sekali ataupun atas sekali. Nak kata engine mula ni. Engine mula ni dia melibatkan zone B. Jadi bila dia dah tembus tu di 10 malam 31 Disember 2014 dia tembus ke sell zone B tersebut, market untuk buy dia perlu buat engine buy semula. Dia perlu buat engine buy, dan dia perlu buat engine terus buy semula. Jadi bila nak buat engine buy, okey, dia memerlukan beberapa hari lagi dan bergantung pada keadaan zone B yang semakin menurun ataupun menaik mengikut perjalanan HT. Jadi pada ketika ini, pada 2 Januari 2015, apabila kita melihat laut tenang HSJ dan zone A itu, kita dapati bahawa kekuatan market tidak ada untuk ke atas. Dia pula menjadi kekuatan market untuk terus ke bawah. Begitu. Jadi inilah, nak buy pada keadaan ini di pot ini tidak sesuai. Kerana apa? Kekuatan market itu tidak ada. Buy itu semakin ke bawah zone B tu. Zone B buy semakin ke bawah. Zone B sell semakin mengikut trend. Zone B buy juga mengikut trend ke sell. Maknanya dia semakin ke bawah antara satu sama lain untuk zone B buy. Jadi ia bukan kekuatan bagi trend buy. Begitu. Jadi rakan-rakan boleh lihat Rakan-rakan boleh lihat pun sama. Pada pot yang keberapa? Yang kelima pada pot yang kelima sell pada berapa hari bulan? 7 Januari
7 Januari 2015. Okey, rakan-rakan boleh lihat saya ada buat anak panah untuk buy. Tak ada masalah buy. Kerana apa perhati zone B? Perhati zone B, market dibuat TKU dominant. Nak kata dominant pun boleh lah Dibuat TKU dia lebih pada separuh candle lepas pada isyarat akhir 3 candle berlawanan HHR tu. Okey, HHR sell, 3 candle berlawanan sell. Okey, kemudian dia buat TKU, okey, dan perhati zone B. Dia semakin ke atas. Jadi di situ boleh entry buy. Dalam pada masa yang sama berhati-hati di HH1 high. Kerana apa? Pot ini dalam perjalanan sell. Dan perhati, di HH1 high market membuat tindakan yang sebegitu rupa. Market di HH1 high pada 8 Januari 2015. Okey, market membuat HSJ zone A lagi. Itu HSJ zone A. Zone A pada jam 8 pagi tu dia besar Okey, dengan candle besar. Kemudian tak lama selepas itu market buat laut tenang yang berada berhampiran. Nak kata dalam, tidak, dia berada di luar, di atas zone A. Laut tenang itu berhampiran dengan zone A. Dia tidak semestinya duduk samutara. Dia ada duduk atas sedikit ataupun bawah sedikit pada zone A pun sudah dikira SHJ zone A. Dapatan ini banyak kali juga dijelaskan oleh adik Din sendiri sebelum ini. Saya juga berfikir laut tenang perlu berada pada dalam zone A. Rupanya bukan. Tidak semestinya. Dia dapat atas sikit ataupun bawah sedikit pada zone A pun tidak apa. Yang penting dia berhampiran dalam kawasan harga yang biasanya berlaku di Tokyo. Begitu. Ya, rakan-rakan boleh lihat market dibalas mula. Dia balas mula sell pada 8 Januari. Dia keluar daripada laut tenang HSJ zone A. Nampak Jadi inilah enjin. Inilah enjin. Nak kata dia keluar pada zone A tak, dia keluar daripada laut tenang tersebut. Juga sebagai enjin. Yang dia jelas keluar daripada zone A tu dah agak petang pada jam berapa 2, 3, 4, 5 petang, sekitar 5 petang dia dah keluar, baru keluar. Tapi kalau tu pukul 4 petang sudah boleh rakan-rakan. Ataupun jika rakan-rakan yang jelas biar market ni dia naik dulu. Lepas pada dia keluar enjin tu jangan terus entry. Dia naik dulu 10-15 pip boleh entry. Saya cadangkan biar rakan-rakan jelas dengan bentuk market biar permulaan ni biar jelas dengan bentuk market. Apabila rakan-rakan biasa melukis nanti, rakan-rakan dah boleh nampak dah perlahan-lahan apa bentuk market yang bakal terjadi. Dan jika tidak jadi, cut loss. Begitu. Kan mudah trading yang begitu. So, rakan-rakan boleh faham, boleh jelas sedikit sebanyak. Sama juga macam market sekarang. Market sekarang ini, cuba lihat market sekarang pada hari ini, hari semalam. Okey. Kita nak melihatkan perjalanan itu menguat dan melemah. Sekarang ini memang kita tumpukan kepada sell. Jadi kita lihatlah sell itu mengeluarkan candle besar yang bagaimana. Begitu. Dan jika dia mengeluarkan candle besar masih jauh daripada zone B buy, kita dapat melihat trend sell semakin melemah. Begitu. Dan lihat juga zone B sell yang semakin menurun ataupun menaik mengikut perjalanan. Zone B sell yang semakin menurun ataupun yang semakin menaik. Boleh lihat. Dan di setiap zone B tersebut, katakan market ini mahu ke buy, katakan market ini mahu ke buy. Tapi sekarang ini kita lihat dari segi kedudukan tidak cantik. Okey, kedudukannya tidak cantik. Kedudukan sekarang sesuai untuk sell, tetapi lihat kekuatan sell bagaimana sebelum ini hari semalam ada sell dengan trend mengeluarkan candle besar. Okey, dia buy semula.
dia langgar zon B sell. Okey, nampak Jadi trend setakat ini, trend sell menunjukkan melemah. Tetapi kita perlu lihat lagi bagaimana keadaan market biar jelas pembentukan candle. Begitu. Lazimnya memanglah dalam setiap HHT untuk kita menentukan HHT itu kuat ataupun tidak, kita entry dulu, tidak ada masalah. Okey, sehinggalah ia exit port. Barulah dia kuat. Begitu. So, saya fikir rakan-rakan saya telah pun menjawab sedikit sebanyak daripada persoalan Abang Z sebentar tadi. Jika saya tidak menjawab soalan, Abang Z boleh tegur saya. Adakah saya menjawab soalan ataupun tidak. Begitu. So rakan-rakan, boleh perlahan-lahan. Tak apa, kita cubalah perlahan-lahan. Soalan-soalan yang begini saya fikir amat bagus untuk dicernakan di dalam minda. Kan gitu. So akhir kata setakat ini, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi 10 minit nak tengah hari. Selamat pagi. Jika ada apa-apa persoalan, bolehlah ditanyakan perlahan-lahan. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.